senang je orang kata kita scammer, orang kata kita ni lubuk duit lah apalah. Ini satu benda yang kita rasa kesal lah. Kita nak buat benda ni bukan senang, tapi orang nak meruntuhkan tu senang sangat. Berjatuh cukup senang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah dalam hadis menguntit derma? Sudah. Apa buktinya dan macam mana cara nak menyumbang? Baik. Soalan ni mungkin daripada media sosial kot. Wallahu a'lam. Kalau sini semua dah tahu kan. Cuma mungkin datang daripada media sosial. Bolehkah dalam hadis menguntit derma? Kita nak jawab macam mana? Kita nak jawab boleh kutip derma kerana kita telah pun mendapat izin kutip derma oleh pihak berkuasa agama. Pihak berkuasa agama negeri Pulau Pinang pada tahun ini untuk projek kuartus burung kita, dan diberi tempoh daripada bulan Februari baru ni sampai Februari tahun depan, setahun, dan kita akan renew setiap tahun. Dan nak renew setiap tahun tu kita kena hantar semua laporan kewangan kita, dan nak hantar laporan kewangan tu dia kena semak lah, betul ke duit keluar masuk macam mana dan sebagainya. Dan surat itu sudah pun dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, ini adalah menunjukkan kesungguhan kita dan juga menunjukkan kita punya komitmen kita untuk menghilangkan keraguan bagi para penyumbang. Jadi nak dapat lesen tu bukan senang. Bila tanya siapa-siapa pun, nak dapat lesen tu memang dia kena diperhalusi dokumen-dokumen dia. Kalau tak daftar memang tak boleh dah. Satu bab dia punya account number tak jelas ataupun dia tak ada report audit, memang tak boleh buat. Jadi kita dah dapat keizinan ni berapa tahun dah kita dah buat benda tu. Itu maksudnya memberikan keyakinan. Bukanlah maksud saya nak menunjuk ataupun saya nak kata apa-apa, tidak. Tetapi ini sebagai kesungguhan dan komitmen kita. Kita nak buat kerja agama, benda agama kita tersalah langkah sikit dan mendatangkan fitnah kepada kita. Jadi bukan fitnah kepada saya, tapi fitnah kepada agama kita. Jadi kita buat bagi betul. Ni ada dia punya surat dia, surat kebenaran menjalankan kutipan derma khairat. Atas nama saya, nombor kad pengenalan saya, alamat saya, dana pembangunan Darul Hadis Pulau Pinang, dan kemudian bermula pada 1 Februari 2024 hingga 1 Februari 2025 dengan jumlah yang dikutip mestilah sampai kepada 1.4 juta lebih. Kalau cukup 1.4 juta, kira hak yang izin derma ni terbatal. Ataupun tak cukup 1.4 juta, tarikh habis dulu, batal juga, kena renew lain. Nak renew kena submit berapa dah kutipan terkini, dia akan habak banyak ni lagi diperlukan. Jadi ni bukan kita buat beza-beza, tapi senang je orang kata kita scammer, orang kata kita ni lubuk duit lah apalah. Ini satu benda yang kita rasa kesal lah. Kita nak buat benda ni bukan senang, tapi orang nak meruntuhkan tu senang sangat. Nak buat bukan senang, nak bagi maintain pun bukan senang, tapi orang yang ketiga ni nak berjatuh cukup senang. Baik, jadi itu bukti cara nak sumbang. Kita lagi suka kalau tuan-tuan dan puan-puan menyumbang dengan secara transfer online, lagi bagus. Kita ada rekod, tuan-tuan pun ada rekod. Kalau rasa bukti kami skema, api tunjuk kat bank, boleh. Dia bukan naik atas nama individu, dia naik atas nama institusi, Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang ataupun Yayasan Darul Hadis Pulau Pinang. Lain daripada cara tu, kita di bulan Ramadan ni alhamdulillah ada beberapa masjid yang membenarkan kita letak tabung sebab kita ada izin kutip derma. Lebih kurang kita, kalau saya sebut sini tak ni kesalahan, saya sebut kat sini, kalau tuan-tuan rasa nak sumbang, boleh sumbang secara fizikal lah, secara Allahumma salli ala secara tunai dalam tabung yang dibekalkan. Nak buat surat terus. Tu dah, ni dia surat. Ni surat dia. Belakang surat ni ada nama-nama
semua ahli lembaga amanah dan juga ahli kuasa. Jadi boleh rujuk beserta dengan jawatan, beserta dengan nombor kad penalan, semua ada sekali. Ini perkaranya duk ketik terma tak tentu pasal. Kita ada bukti yang fokus. Tu nak mak tu lah. Dan bila kita pi bawa borang ni, pi ke seluruh masjid-masjid, kita minta secara terhormat bagi surat, minta izin letak tabung di masjid tuan-tuan. Kami bukan ini bawa tabung di masjid. Saya akan bawa tabung setiap malam, tak ada kerja. Dulu biasa buat lah betul, dan kita rasa macam awaklah minta teruk sangat ni. Buatlah cara profesional. Kita pergi minta izin. Ni kami ni ada surat minta izin izin untuk derma. Kami nak letak masjid tuan-tuan sebulan. Setuju tak setuju, bincang di tuan puasa. Kalau setuju kami letak, kalau tak setuju kami tak marah. Bukan kami hantar dalam sampai tu pistol sekali ke suruh letak. Ada kami pergi letak, tak ada kami tak letak, sebab kita dah ada izin. Macam tu. Jadi antara masjid yang kita dah dibenarkan letak sepanjang Ramadan ni 26 masjid dan surau. Ada 26. Masjid Matam Dari, Masjid Taqwa, Bertam Indah, Masjid Jamik Bumbung 5, Masjid Kampung Banggui, Masjid Padang Cepedak, Pekan Darat, Kubang Semang, Kampung Setui, Masjid Batu. Masjid Papan tak siap lagi. Masjid Papan siap, kita pergi letak. Masjid Taman Guak Parau, Masjid Sembang Gagah, Masjid Daerah Barat Daya. Ni Beli Pulau, Masjid Zoo, Ayam Hitam. Ada Masjid Jalan Hutun Finan, Hatin ke Hutun? Hatin lah. Masjid Batu Uban, Masjid Kampung Sekolah Juru, Masjid Sungai Burung, Balik Pulau, Masjid Tok Bedu, Masjid Sungai Ara, Masjid Sungai Tiram, Masjid Matang Kuang Penaga, Masjid Padang Menora, Masjid Lahak Yui, Masjid Kampung Selamat, Masjid Jalan Baru Perda. Ni dia bagi seminggu je. Dalam kurungan ada seminggu je. Masjid Ara Kuda, Masjid Megal Lebat Tahir, Surau Taman Poh Indah pun bagi juga, alhamdulillah. Ni 26 masjid bagi letak tabung sepanjang Ramadan. 28 masjid. Ada juga tak bagi letak sepanjang Ramadan, dia bagi letak time Jumaat je. Ada juga masjid yang suruh letak time Jumaat je. Masjid Sungai Puyu bagi letak sekali. Masjid Penguatan Jangkuit bagi letak sekali je. Masjid Pajak Song bagi letak sekali Jumaat takut Masjid Jalan Perangin Penang Mall, satu tabung saja, dia tak bagi letak banyak-banyak tabung. Masjid Musuh Seribu sekali Jumaat saja. Masjid Matang Tok Jaya Jumaat sepanjang Ramadan. Ni setiap Jumaat biasa. Masjid Simpang 4 Matang Buluh 2 kali Jumaat. Jadi kita minta secara terhormat, bagi alhamdulillah, tak bagi tak apa. Bukan kita paksa, tapi inilah usaha kita, jalan kita, cara yang ada dokumen, cara ada hitam putih, cara profesional. Bukan kita pergi minta sedekah. Dan ini sebenarnya cara ekonomi Islam berkembang. Kita nak sangat-sangat, kita ni tak meminta, tapi buat macam mana jalan agama ni dia kena minta. Jalan agama ni dia kena ada infak, dia kena sedekah. Dan bila sedekah tu kita jumpa kembangkan jana ekonomi sebaik-baiknya. Saya nak bak satu cerita lah, bukan saya nak bangga, tapi alhamdulillah dengan sebab kita duk cuba memperkenalkan darah hadis dan cerita perjalanan pasal darah hadis, kita tak pernah guna sekupang pun duit yuran pelajar-pelajar kita untuk tujuan makan. Tentu Ustaz guna dewa semua orang di atas asnaf, orang bagi sumbangan, orang main bagi bahan makanan mentah dan sebagainya. Dan duit itu kita jana, kita buat simpanan kecemasan. Dan alhamdulillah duit itu pula kita boleh bagi satu kebajikan kepada staf kita yang bukanlah kita bagi gaji ribu-ribu banyak-banyak. Kita boleh tajar mereka pergi tunai haji. Tadi hari yang B40 punya lah, 13 hari. Itu cara penjimatan kita yang kita cuba buat. Dan staf-staf ni mereka dapat gaji, boleh lepas makan, mereka makan minum, mereka tempat tinggal mereka dengan anak-anak, nak simpan haji tak ada, kita tolong simpan kat mereka. Seronok lah gitu. Seronok kehidupan kita. Kita pun yang menyumbang, kita rasa alhamdulillah aku membantu orang yang fisabilillah, orang yang duduk dalam jalan agama. Dia mungkin tak sempat nak simpan duit banyak-banyak, tetapi
kita saling membantu di antara satu dengan yang lain. Itu dah kehidupan kita. Nak pergi lebih-lebih tu bukanlah kita nak sangat. Kalau nak kereta mewah, bukanlah mewah sangat. Kereta yang sedang sudah, yang boleh membawa kita ke tempat tu dengan selamat. Bawa ke tempat tu sampai ke destinasi dia dengan waktu yang tepat. Kena kereta yang elok juga lah. Tapi kalau kereta yang tak elok, orang suruh main kuliah mungkin 8, pergi 10 tak sampai kan. Jadi ini adalah apa yang kita sedang usahakan. InsyaAllah, wallahu a'lam, saya nak komen yang tu saja. Dan mungkin soalan ni datang daripada media sosial, dan saya minta maaf ambil masa terlebih sikit. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita dua projek yang kita sedang jalankan sepanjang Ramadan ni. Satu, Fuatas Guru, yang semalam pun saya dah umumkan, kita dah selesai filing, tapi duit filing kita tak bayar lagi. Satu batang filing, siapa yang nak berwakaf yang berjumlah RM225 8 kepang satu batang filing, yang kita memerlukan lebih kurang beberapa ratus. Semalam saya umum semalam ni, kita memerlukan sebanyak 345 batang. Saya tak update lagi dengan pegawai kewangan kita berapa batang filing yang telah diwakafkan. Jadi insyaAllah satu batang filing hak panjang RM255, RM255 20 sen. Siapa nak bagi 2 kupang tu pun boleh, kita terima. InsyaAllah untuk membeli sebatang filing. Jadi filing tu duduk dalam tanah tu, selagi mana bangunan tu utuh, selagi tu dapat pahala. Tapi bawah tu tak pecah apa, duduk elok lah tu. Yang pecah ni atas-atas ni, hak bawah tu tak pecah dah. Sampai bila-bila pahala kita akan berpanjangan insyaAllah. Dan jumlah keseluruhan yang kita perlukan RM88,808. Kalau jumlah sebatang dikali dengan 348 batang. Pihak kontraktor tu baru bagi sebut harga, baru kami tahu harga berapa sebatang filing. Tapi dia tak cas apa lagi kat kami. Jadi itu peluang pada kita untuk berwakaf, dan kita buka ni sepanjang Ramadan insyaAllah. Dan kemudian yang kedua adalah projek iftar kita, iaitulah seorang sehari sebanyak RM15, dan kita sehari lebih kurang RM3,000 untuk berbuka puasa. Itu yang kita masih lagi buka sepanjang Ramadan juga. Wallahu a'lam.